Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kerana dapat lagi kita bersama-sama dan kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita pada minggu lepas sedang bincangkan berkenaan dengan ayat 187. 187 86. Betul 8 dah. Bukan 8 dah. 187 Suratul Baqarah. Yang mana ayat ni adalah ayat terakhir berkenaan dengan tajuk puasa. Kan saya kata ayat puasa kita bincang itu mula 183 sampai 187. 187 ni adalah bahagian terakhir bagi tajuk puasa. Lepas tu ni Allah Taala berikan pula benda lain. Mana macam kita terangkan hari itu berkali-kali kita sebut bahawa juzuk kedua Suratul Baqarah ni start daripada juzuk kedua Suratul Baqarah lepas tajuk tukar kiblat. Lepas tu Allah Ta'ala mula nak beri kepada umat Islam ni taujihat, mana arahan-arahan yang dengan arahan berkenaan kita ni akan menjadi orang yang layak untuk memegang khilafah di muka bumi ini. Bahkan para ulama nyatakan surah Baqarah ini datang sebagai manhaj khilafah manusia di muka bumi. Pasal Allah Ta'ala terangkan keseluruhan ayat surah ini, kalau kita perhatikan dia tajuk dia balik dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah terangkan muttaqin siapa dan sebagainya. Kemudian Allah terangkan contoh khilafah yang pertama itu Adam. Kemudian Allah terangkan berkenaan dengan golongan yang pernah diberikan khilafah ni tadi, tapi mereka tidak menjaganya dengan baik. Diberikan mereka amanah, mereka khianat amanah berkenaan. Golongan berkenaan ada golongan daripada kalangan Yahudi dan Nasrani yang Allah Taala beri mereka ni nabi ramai sangat. Dan mukjizat nyata depan mata. Dan maka bila ada orang tanya saya, dia kata, ustaz betul ke ada para ulama pernah doa hidupkan orang mati dan sebagainya? Orang mati hidup semula. Saya kata benda tersebut dalam hadis Bukhari datang berkenaan dengan bukan ulama, umat Islam, Bani Israel, bukan Nabi. Diorang keluar pergi ke kubur ramai-ramai, kemudian doa supaya Allah Ta'ala bangkitkan orang mati seorang supaya mereka nak tanya macam mana mati, sakit ke tak sakit. Allah Ta'ala hidupkan seorang, keluar kepala dari kubur tu. Kita lari, lupa dah lari. Dia lari, keluar kepala tu keluar, dan dikatakan bahawa kepala berkenaan ada tanda sujud, menunjukkan dia yang dibangkitkan tadi adalah orang yang baik-baik lah. Tapi bila ditanyakan berkenaan kematian, dia kata sampai sekarang masih dia rasa kesakitan berkenaan. So dia kata dia minta supaya orang ramai doa balik supaya dia mati semula, pasal dia rasa kesakitan berkenaan. Jadi kita kata benda tu tak pelik lah. Bahkan dalam Islam kita tak menafikan boleh seorang tu dapat kebaikan atau kelebihan sekali-sekala, once in 10 years ke sekali, kan benda miracle berlaku pada kehidupan dia, tak ada masalah. Tapi bukan tiap-tiap hari. Tahu? Macam satu hari saya masak-masak kan, api punya panas tapi tak terbakar pun nasi berkenaan, tak hangus pun, tak hangit pun nasi saya masak. Ataupun ada orang tutup api ke, relax lah. Jangan macam besok tunggu lagi. Mana sekali jadi tak apa, tiap-tiap hari jadi itu masalah. Faham? Tiap-tiap hari miracle masalah. Itu bukan cara. Hatta jalan para anbiya bukan begitu. Tapi Bani Israel ditarik dari mereka benda berkenaan walaupun dengan nampak lihat mukjizat depan mata nyata. Para sahabat tak dapat macam mereka. Umat Islam tak dapat macam mereka. Itu sebab kenapa Nabi kata dalam hadis Nabi kata, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakanlah tentang Bani Israel dan janganlah kamu rasa sempit masa dia. Mana para ulama terjemahkan ceritakanlah daripada Bani Israel, mana ambil take story from them, and it's actually tak salah, tak dosa. Ada terjemahkan ceritakanlah mengenai Bani Israel. Mengenai apa? Nikmat mereka dapat macam-macam, dan yang kamu rasa sedih kamu tak dapat. Kan mereka dapat macam-macam, kita tak dapat, jangan pening kepala. Pasal itu adalah pilihan Allah Ta'ala. Macam kita kata, orang lahir lelaki atau wanita, bukan dia pilih. Macam juga masalah Allah Ta'ala berikan mereka ni kelebihan macam-macam, Allah Ta'ala pilih, bukan kita yang pilih. Tapi bila Allah Ta'ala berikan kelebihan tadi punya banyak, tapi mereka tak nak melaksanakan, Allah Ta'ala cabut balik mereka, beri kepada yang lain. Dan yang lain diberikan itu adalah risalah kepada Muhammad SAW. Yang mana kita sekarang ni nak melaksanakan, nak jadi orang yang mendapat arahan macam Adam AS tu, kedudukan Adam, maka kenalah kita melaksanakan segala perkara berkenaan. Dan itulah start kita belajar kat sini. Mula dah bincang berkenaan dengan kisos, berkenaan dengan wasiat, dan sekarang masuk tentang puasa.
Kan? Nanti kita akan, dia akan upgrade lah nanti tentang haji ada. Bahkan memang juzuk kedua, ketiga surah Al-Baqarah ni memang berkaitan dengan tajuk masalah apa, macam mana seorang manusia tadi patut laksanakan mematuhi perintah Allah Ta'ala tu ikut cara mana, dapat kasih sayang Allah Ta'ala macam mana. Bukan ikut idea yang kita ada, tapi ikut apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Jelas Baik, jadi dan tajuk puasa hari itu kita dah ambil sampai separuh ayat berkenaan. Mana berkenaan dengan tajuk uhil lakum laitas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan malam berpuasa itu ar-rafath. Rafath tu kita kata actually lafaz rafath itu lebih kepada introduction atau permulaan bagi persubuhan. Mana kata-kata gurauan yang berbau-bau macam lah orang kata apa, lucah, tapi dengan isteri sendiri cakap tak ada masalah, dan bawa pada benda yang halal tak ada masalah. Jadi dalam konsep tu dihalalkan, tapi sebenarnya dimaksudkan di situ oleh para ulama kata dihalalkan malam berpuasa itu, laitas siyam, malam berpuasa itu ar-rafath, maksudnya bersetubuh atau apa menggauli isteri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum. Allah tahu bahawa kamu mengkhianati diri kamu sendiri. Ini refer kepada tajuk bahawa mereka bila mana awal turun arahan berpuasa, para sahabat dahulu mereka pergi wajibkan kat atas mereka untuk apa? Malam pun tak sentuh isteri, ataupun lepas isyak siapa tidur, siapa sekian, ataupun buka puasa tidur sampai lepas isyak, dan makan tak boleh, bersubuh tak boleh. Ada separuh kata separuh malam, mana apa malam isyak yang terakhir. After that tak boleh makan. Tapi apa yang berlaku adalah keseluruhan para sahabat, hatta Umar bin Khattab anhu, dia terlanggar ataupun langgar perjanjian diri sendiri. Jadi dia orang sendiri yang janji atas diri mereka dia orang. Allah Ta'ala tak turunkan lagi arahan untuk apa yang patut buat. Tapi bila dia orang buat benda berkenaan, in the end dia orang rasa sempit dan payah, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, dan turunlah Al-Quran mengatakan tidak mengapa mereka untuk malam berkenaan melaksanakan apa, buat apa saja yang dihalalkan pada waktu siang kalau hari-hari biasa. Malam-malam puasa tadi buatlah, makanlah dan sebagainya, tak ada masalah. Okey. Tapi orang banyak apa, mereka tu Allah Ta'ala kata alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum. Allah tahu bahawa kamu mengkhianati diri kamu sendiri, fataba alaikum. Allah Ta'ala kata beri taubat kepada kamu. Fal'ana, maka sekarang, starting from now, bashiruhunna, mana gaulilah mereka. Okey, apa bashiruhunna wa batagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang diletakkan, diwajibkan Allah Ta'ala untuk kamu. Maksud apa yang nafsu yang kamu ada, ke mana patut pergi, tak apa, carilah benda berkenaan. Bahkan ada yang kata macam mana apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk kamu itu anak, buatlah, tak ada masalah. Mana itu yang maksud yang digunakan di situ. Kemudian kita sampai itu wakulu washrabu, makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sehingga nyata kepada kamu benang putih, juga garisan putih, dan khaytul aswad minal khaytil aswadi, berbanding dengan garisan hitam minal fajr, daripada fajar. Yang itu yang cahaya yang di ufuk tu, bukannya yang bawah kaki. Dan macam kita kata ada para sahabat Nabi yang dahulu, dia ikat kaki dia dengan benang putih, benang hitam, letak kaki bawah meja, kemudian sambil makan tengok benang tu dah nyata ke tidak. Kan ada seorang tu pula dia apa? Dia ikat, letak bantal benang bawah bantal. Silap-silap, tak nampak lagi. Okey, teruskan apa yang aktiviti nak buat. Mana dia tengok benang tu. Jadi sampai Nabi kata pada salah seorang sahabat tu, dia kata, "Idzan inna qafaka la arid." Kalau macam tu kau punya tengkuk panjang ya, lebar ni tengkuk kau. Mana menutup ufuk kan. Maksudnya ini maksudkan adalah ufuk. Itu Allah kata minal fajr, daripada fajar. Bukannya daripada apa yang kamu faham. Mana maksud dia khayt tu bukan benang. Khayt tu maksud juga khayt benang, garisan pun dia khayt juga. Ya, boleh dimaksudkan gitu. Baik. Jadi kita masuk itu, dan saya sebut sikit berkenaan dengan sahur itu, tapi walaupun kita sebenarnya tak masuk lagi. Okey. Dalam pemulihan Allah Ta'ala untuk makan sehingga terbitnya fajar, ini adalah dalil untuk menggalakkan bersahur. Kerana ia adalah di antara bab kelonggaran yang diberikan Allah Ta'ala untuk kita makan dan mengambil sahur ni adalah di antara perkara yang digalakkan, disukai. Kerana ini telah datang sunnah Nabi SAW yang sabit daripada Rasulullah SAW dengan penggalakan untuk bersahur. Dalam hadis sahihain daripada Bukhari Muslim, daripada Anas bin Malik, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah, kerana dalam bersahur itu ada keberkatan. Dan Sahih Muslim pula daripada Amr bin As, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Dan sungguh perbezaan, pemisah di antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Okey, bukan maksudnya makin panjang. Macam saya terangkan itu, makin panjang orang tu berlapar bukan maksudnya makin baik.
Okey, maksud dan kita bukan berpuasa kerana kita nak kurus badan. Tahu kan? Ni kata ini bukan alasan juga kenapa ustaz bulat. Kan dia pula macam ustaz bulat bagi alasan macam itulah. Tak, okey, bukan alasan. Tapi nak bagi tahu bahawa matlamat asal puasa itulah ketakwaan. Bukannya untuk kita dapat kurus badan. Kalau dapat kurus badan, tu bonus, tambahan. Allah Ta'ala berikan. Pasal ada orang dia tahan makan tak kurus-kurus pun. Kan heboh makan fiber itu, fiber inilah, Herbalife lah, benda lah, macam-macam benda pelik-pelik makan. Saya tengok macam benda apa Herbalife macam dedak tu, dedak ayam tu, macam-macam dedak ayam. Saya kata dedak ayam je. Tengok ada orang makan kan, macam dedak ayam. Yelah nak makan lah. Tapi kita kata benda tu untuk kuruskan badan. Tapi puasa itu sendiri bukan kurus badan. Yang dikenali dia puasa tadi adalah menimbulkan rasa diperhatikan Allah Ta'ala berterusan pada manusia. Itu je, nothing more than that. Sebab manusia rasa Allah Ta'ala surveillance of Allah. Dia rasa Allah Ta'ala perhatikan dia. Itu yang tak pegang. Kenapa? Allah lihat. Tak pandang. Kenapa? Allah lihat. Tak buat ni. Kenapa? Rosak puasa. Siapa tahu? Allah tahu. Allah lihat. Jadi kita bina pembinaan. Macam kita bina kekuatan kita dengan senaman, juga ketakwaan kita dibina dengan apa? Ibadah kita semua kita bina untuk ketakwaan. Faham Bukan benda yang lain. Dan dalam riwayat Imam Ahmad daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW, as-sahur akluhu barakah. Sahur ni makan dia adalah keberkatan. Fala tada'u, jangan makan dan tinggalkan dia. Walau anna ahadakum yajra'u jur'atan minal ma', sekalipun kalau seorang kamu ni hanyalah meneguk satu teguk daripada air. Fa innallaha wa malaikatahu, sebenarnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya, yusalluna 'alal mutasahhirin, mendoakan kebaikan ke atas orang yang bersahur. Okey. Dan telah datang penggalakan berkenaan dengan sahur ni, hadis-hadis yang amat banyak. Sehingga kalau dan sekalipun kalau hanya dengan teguk air saja. Okey, bagi menggambarkan bagaimana orang yang makan, bagi menggambarkan kedudukan dia sama macam orang yang makan, walaupun hanya teguk air. Dan digalakkan untuk melewatkan sehingga waktu hampir terbit fajar. Itu yang jadi kes orang kita kata berkenaan dengan apa kaedah imsak. Imsak kena berhenti. Jawapannya tidak. Kan bila Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata inna bilalan yu'adzim billail, bilal azan waktu malam. Bila azan saja Ibnu Ummi Maktum maka fa'amsiku. Bila Ibnu Ummi Maktum azan saja maka berhentilah kamu makan. Tapi maksudnya selagi tak azan subuh, makanlah, tak ada masalah. Bukan jadi masalah kena tahan dululah, kena kumur-kumur, jangan ada sedikit pun beras dalam celah gigi kan, jangan sekian-sekian, jangan, tak ada kan. Benda tu tak timbul tajuk. Mana pasal memang daripada sahabat Nabi dia ada seorang ditanyakan berkenaan dengan apakah jarak di antara mereka dengan solat, tapi benda itu dia sebut di 50 ayat. Surah apa? Dia sebut surah apa, dia kan salah lah. Kalau kata 50 ayat surah yang panjang Al-Baqarah, kau gila kau, jauh tu. Kalau kata surah pendek kan, dia 20 ayat. Kalau surah apa Amma Yatasaalun ke, kan pendek tu kan, 3-4 minit pun dah dekat kan. Jadi bila tak dapat kita pastikan jarak waktu berkenaan, tinggalkan. Beramallah dengan yang nyata berbanding dengan yang tak pasti. Yang tak pasti which one, dan tinggalkan tu, ambil yang betul. Itu selagi mana tak azan subuh, makanlah, minumlah, tak ada masalah. Faham? Okey. Bahkan benda tu kena dengan pengertian Nabi nyatakan supaya dilewatkan bersahur kan, lewatkan bersahur. Sebenarnya datang dalam Sahihain daripada Anas bin Malik, daripada Zaid bin Sabit. Beliau berkata, kami bersahur bersama Rasulullah SAW, kita akan bangun untuk solat. Berkata Anas, aku berkata pada Zaid bin Sabit, berapakah di antara azan dengan sahur tadi? Dia kata dalam lingkungan 50 ayat. Dan kadar itu dalam hadis-hadis yang banyak dinamakan apa ghada mubarak. Dia kata macam makan tengah hari yang diberkati. Macam tu lah, mana ghada, maksud dia mini. Jadi tempoh dia start makan ke apa benda? Maksud dia start makan ke? Mana makan tu actually makan waktu, bukannya maksud adakah tempoh dia makan sampai 50 ayat ke? Jangkaan tadi macam mana? Jadi kita kata kadar tadi tak dipastikan, tapi kita katalah yang waktu yang paling tepat yang kita ambil adalah selagi tak azan, makan. Pasal berdasar pada hadis Nabi kata inna bilalan yu'azim billail, hadis Bukhari Muslim. Sekali Bilal berazan waktu malam. Bilal azan waktu malam. Kita dah masuk bau suap itu azan, macam mana kita buang? Habiskan apa dalam mulut. Habiskan dalam mulut. Apa dalam mulut yang kho itu kan. Tak, apa yang dalam mulut habiskan. Walaupun di sini hadis tu dikatakan oleh sebahagian para ulama sebagai tak kuat berkenaan bila seorang tu bukan dah mulut, tengah pegang. Dia kata jangan letak sehingga dia tuang.
Maksud dia macam tu. Padahal tak terus tinggalkan. Bahkan kita kata benda tu tadi asas kepada tajuk apa yang ditunjukkan oleh para sahabat. Maka para ulama bersepakat berkenaan tajuk, mana dah tangan habiskan. Bukannya dah dekat tangan campak, tak ada. Dah dekat tangan dah angkat dah, habiskan. Bukannya dah dekat tangan tu azan. Kan? Dia kata tu. Habiskan apa yang ini. Janganlah habiskan satu pinggan tu angkat. Angkat macam tu. Kalau time makan apa macam chopstick kan, orang Cina pakai apa? Dah angkat tu kan macam tu. Kan yang ada kat tangan kita lah, yang ada kat tangan kita. Habiskan. Bukannya campak kan. Habiskan. Ngarut betul lah dia macam tu. Jadi benda tu pasal ada dalil dia berkenaan tajuk berkenaan Tapi kita kata para ulama fuqaha pakai benda tu. Ada orang sibuk membahaskan berkenaan sahih tak sahih hadis berkenaan, tapi dari segi masalah fiqhiyah dan juga fatwa para sahabat, berdoang suruh habiskan. Bukannya suruh kita campak makanan tadi. Siapa nak makan lepas tu? Nak kena nasi ke apa, gulai dan sebagainya kan. Letak tapi tak ada buang dah. Kita tapi macam air tadi, jangan habiskan. Jangan letak sehingga ditunaikan apa yang dia nak buat. Tapi janganlah angkat pinggan. Jadi kita habiskan, kita mengarut. Okey. Jadi dia kata dan apa dalam hadis yang banyak bahawa Rasulullah SAW menamakannya sebagai ghadak mubarak. Nabi dah namakan sahur itu sebagai ghadak, itu makan tengah hari yang diberkati. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasa'i dan Ibnu Majah daripada Huzaifah bin Yaman, dia kata apa? Dalam hadis berkenaan, Huzaifah kata tasahharna ma'a Rasulillah. Kami bersahur bersama Rasulullah SAW. Wa kana nahar illa anna syams lam yatla'. Mana ketika tu dah mula cerah dah, tapi matahari tak terbit lagi. Maksud dia ketika tu dah mula nak naik macam nampak hampir cerah dah. Tapi apa? Matahari tak terbit lagi jadi kita. Menunjukkan berkenaan dengan tajuk timing tadi. Timing sahur tadi. Actually ada kata selagi tak azan. Bahkan bukan sekadar azan, ada kata selagi tak solat start. Itu pendapat yang marjuh lah. Tapi yang rajihnya adalah azan je stop, tinggalkan. Okey. Dan hadis ni bersendirian meriwayatkan dia Asim daripada bin Abi Najud Dia kata Imam Nasa'i mengatakan maksud hadis ini bukan maksud dia siang dah naik, matahari dah terbit. Pasal apa? Pasal dalam Al-Quran Allah mengatakan fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu min khaytil aswad min al-fajr. Maksud dia dah nyata bagi kamu siang dan malam tadi, dah bezakan terang siang, gelap malam, dan stop. Maksud dia bukanlah maksud dia para sahabat yang Nabi SAW makan matahari dah naik memakan lagi, tak. Maksud dia hampir sangat nak subuh. Hampir subuh sangat dah. Itu meaning yang dikendaki di situ. Imam Nasa'i kata yang dikendaki adalah hampir sangat nak siang. Bukannya maksud dah siang, bukan nak maksud nampak dah siang, tak ada. Maksud dia terlampau dekat sangat untuk siang. Sebab ini nyatakan Allah Taala apa dalam surah At-Talaq ayat kedua, fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Bila sampai saja wanita berkenaan kepada apa, kepada tempoh dia, tempoh iddah dia, ni nak bandingan. Okey, maka tahanlah, peganglah mereka, mana jadikan peganglah mereka sebagai isteri kamu dengan elok, ataupun pisahlah mereka ni dengan elok. Maksudnya ada iddah, bukannya tak ada iddah. Tapi masalahnya balagna ajalahun, sampai tempoh mereka. Maksudnya dah habis masa ke tengah masa lagi? Mana tengah masa lah. Kalau sampai habis masa, mana boleh dah habis iddah, mana boleh pegang dah. Maksud dia tu, maksud dia balagna ajalahun, maksud dia meaning dekat situ adalah hampir sangat nak sampai masa habis tamat tempoh iddah mereka. Bukannya maksud dia dah habis tempoh iddah baru saya rujuk awak balik. Mana boleh? Habis iddah habis. Kena nikah semula. Kan nikah baru, akad baru, apa dengan redha wanita, mahar baru. Nikah baru, mahar baru, redha wanita. Kalau tak nak tadi. Tapi kalau dalam tempoh iddah, mas kahwin lain. Kalau dia kata dalam tempoh iddah, naik tak naik terpulang pada wanita tadi. Kalau dia kata potongan 50% sempena hari raya, tu yang cerita lah kan. Nak cakap macam mana? Terpulang pada dia. Okey. Yang penting sekarang ni maksud dia tak sampai. Tapi ayat Quran tu kata fa idza balagna ajalahun. Bila sampai mereka pada tempoh mereka. Maksud dia bukan maksud dah masuk dah habis tempoh. Maksud dia apa? Hampir dekat nak sampai. Itu meaning yang difahami daripada hadis Nabi. Ahmad riwayatkan, Nasa'i, Ibnu Majah tadi. Bukan maksud dia dah terang. Maksud dia hampir sangat nak subuh. Maksudnya hampir sangat nak masuk waktu subuh. Bukannya maksud dia dah siang. Macam tu masalah. Lepas tu dia kata banding ayat Quran tadi, perkataan tersebut orang Arab pakai. Dia menggunakan dah sampai dah tak sampai lagi. Hampir sampai maksud dia. Pasal orang lelaki
dia hanya boleh tahan isteri dia untuk kekal sebagai isteri dia kalau selepas diceraikan, dan tempoh iddah tu, selagi iddah tak habis. Habis iddah dia dua, either dengan bersih atau dengan haid. Okey, macam jumhur para ulama pegang haid. Mana Abu Hanifah dan lain pegang haid. Maksud dia 3 kali wanita tu haid, dia bersih saja habis. Mazhab Syafi'i dipegang bersih, 3 kali bersih. 3 kali bersih daripada haid. Maksudnya 3 kali bersih daripada haid. Dikira bersih tu sebagai ni. Tapi orang yang lain kata tak, haid tu sebagai perkiraan dia. Mana dalam tempoh berkenaan masih lagi seorang lelaki tu boleh untuk rujuk. Bahkan kalau isteri dia tak nak pun dia boleh rujuk lagi. Kadang-kadang haid orang tu dia banyak. Kadang-kadang relax dia. Kira tak kisah. Kira benda biasa. Kalau dia kata time tu ada penyakit, kalau time dia ada penyakit, dan kira atau haid dia tak keluar dan sebagainya, kira 3 bulan. Kalau dia kata wanita yang tak ada haid atau wanita yang telah putus haid, maka 3 bulan. Okey, kalau dia kata wanita yang mengandung sampai beranak, itu je. Tapi penting sekali, maksud dia lelaki sebut dia punya cuma boleh rujuk dalam tempoh berkenaan. Kalau katakan yang diceraikan isteri yang mengandung dan sampai dia beranak, selagi tak beranak, selagi itulah dia ada hak untuk rujuk semula. Kalau dia kata isteri tu wanita yang ada haid, 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau dia kata wanita tu tak ada haid ataupun putus haid, maka 3 bulan. Mana itu tempoh-tempoh dia. Tempoh-tempoh berkenaan kita kata sampai tempoh berkenaan, lepas tu dia tak boleh rujuk dah. Tapi Al-Quran kata fa idza balagna ajalahun. Bila sampai mereka kepada apa? Tempoh mereka, maka peganglah mereka, mana tahan mereka sebagai isteri kamu, kekalkan ataupun pisahilah mereka dengan elok. Pegang dengan elok atau pisah dengan elok. Maksud dia hampir-hampir sampai. Mana sampai mereka ni untuk sampai pada iddah mereka. Maka sama ada nak pegang ataupun lepaskan, biarkan bagi berpisah. Itu terpulang pada kamu. Dan ini dikatakan oleh penyata pada hadis Nabi SAW ni mengatakan bahawa mereka bersahur, tapi mereka tak yakin lagi terbit fajar ke tidak. Maksud dia pasal menanti-nanti azan. Sambil makan tu tunggu azan. Maksud dia tak ada timbul tajuk masalah, ada gap jauh berkenaan dengan tajuk. Bersahur tu kena ada gap berapa, 15 minit ke 10 minit ke tak ada. Maka anda selagi mana tak masuk waktu. Okey. Gap. Dan ini yang dikatakan ni kena kepada tajuk hadis ini. Maksud dia kita bangun terlambat tu dengar azan. Tahulah. Tak boleh tunggu air juga. Jangan, itu kita kata yang kena pegang tak apa, yang tak dipegang yang cari. Bila pegang katalah kita Tak payah. lambat. Tak usah. Baru dengar azan. Yalah kan. Fa'amsiku, Nabi kata fa'amsiku. Idza azana Ibnu Ummi Maktum fa'amsiku. Bila azan Ibnu Ummi Maktum, maka tahan. Stop. Don't touch anything. Tapi itulah kata, tapi kalau dah tengah pegang tu lain cerita lah. Bukan kita cari pegang kan. Tidur pegang botol air. Kan. Celik tak celik pun tak tahu je. Dah tahu ke tak dia? Kalau orang tu dia dalam keadaan ragu-ragu dia punya puasa batal. Boleh rosak puasa dia. Dan ragu-ragu ya ke tidak kan. Dan nyata bahawa dia silap, dia tak boleh. Kalau dia kata memang dia tahu dia buat timing ni masih lagi sekian, itu dia minum. Contoh macam dia tengok jam dia, baru pukul 4, rupanya jam dia mati. Satu rumah jam mati. Kan, budak tingkap pula tutup. Lepas tu dia pun gogok. Buka-buka tingkap, pukul 12. Tak ada hal, teruskan puasa. Itu lain cerita. Kalau orang tu tengah ragu-ragu lain, tapi dia tengok jam semua, dia yakin bahawa memang itu adalah waktu, masih lagi belum masuk waktu. Dia gogok. Minum air, makan, melantak-lantak, tiba-tiba buka tingkap dia. Ya Allah. Dia pukul 12 tengah hari dah, jam rumah 1 jam, rumah rumah tu semua jam dia rosak. Itu lain cerita lah kan. Kalau dia kata macam tu tak boleh ni. Kalau kan ragu-ragu, dia was-was, yang tak boleh. Okey? Was-was dan menyangka dan nyata bahawa matahari dia terbit dah, dan batal puasa dia. Faham Macam orang semayang lah, macam kita kata solat dan keadaan kiblat, kita tahu kiblat kita kat mana. Di sini kita solat kan. Mana kita dah cari, dah usaha, semayang habis, tak ada masalah. Tapi kan dia kata kita was-was, ini ke tidak, dan ternyata bukan, ada masalah. Okay, kalau was-was tak boleh. Kalau dia kata nyata, kita dah tahu inilah kiblat aku, semayang, habis semayang, pakang sana punya, tak ada hal. Teruskan, benda tu dah habis, tak boleh ulang balik. Dengan dia kata dia was-was macam kiri kanan. Dalam keadaan was-was tadi, dia ada masalah. Kalau ternyata dia bukan kat situ, dia kena ulang balik. Faham Dia beza masalah tu. Kalau kita kena let go, mana jangan ada was-was dalam ibadat ni. Dan dia kata apa? Maksud dia mereka bersahur dan mereka tak yakin lagi terbit fajar, sehinggalah sebahagian mereka menyangka bahawa telah terbit fajar, tapi tak nyata pun terbit fajar. Maksud dia, some of them think that dah fajar kot, belum lagi kan, mana ada, bila tak azan lagi, dia makanlah.
Maksud dia hampir-hampir sangat dengan subuh, sampai sebahagian mereka menyangka telah pun subuh tapi tak subuh lagi. Tu meaning dia. Bukan maksud dia dah cerah matahari, dan bukan juga maksud dia kena ada apa? Gap 15 minit atau 10 minit. Okay. Tapi kita fatwa apa yang diletakkan apa timing tu biarkanlah. Kan bila mufti kata letakkan fatwa bahawa ada gap imsak tadi, biarkan. Tapi masalah amal tak diwajibkan. Seorang tu beramal dengan apa yang tidak datang kuat dalil penjelasannya. Kalau dia kata dalil kuat, bukan Nabi, macam Nabi kata makanlah dan minumlah sehingga azan Ibnu Maktum kamu berhenti. Maksudnya ikut yang tu lebih baik daripada kita ikut dalam keadaan was-was, tak tahu 50 ayat tu ayat mana. Kan 50 ayat surah apa? Tak tahu kita tak tahulah. Anggaran macam ni kan, kita anggaran tadi. So anggaran masing-masing macam Zaid bin Sabit, dia hafiz Quran. Seorang yang hafiz Quran, dia baca Quran, dia tak kisah macam dulu dia diam kan. Dia boleh hafiz sampai satu juzuk. Sampai dalam perjalanan kan, dalam perjalanan kereta tu macam daripada sini nak pergi ke utara. Kamu tu baca Quran sampai dekat lepas Rawang sikit dah habis juzuk. Kan kawan lain bawa lah, kalau dia baca bawa tu pun boleh juga. Katakan isteri dia bawa kita, isteri daripada isteri dia pasang lagu, dia baca Quran. Jadi baca Quran dia, kalau dia baca kan, kalau dia hafal Quran, kalau dia kata sampai Rawang, lepas sikit lah Rawang atau Jam Malim tu habis dah, satu juzuk habis. Sama lagi lah kalau dia kata hafal banyak. Tapi normally bagi orang yang hafal Quran, dia tak rasa lama, dia rasa sekejap. Orang yang tak hafal Quran, dia rasa lama je Muhammad ni baca. Bila nak berhenti, itu beza dia. Faham? Jadi masalah tu bila Zaid bin Sabit kata 50 ayat, dan 50 ayat surah apa, dan 50 ayat bagi siapa, kan? Actually benda tu kena tengok juga. Tapi itu sebab kenapa para ulama datangkan hadis-hadis yang lain untuk menyokong menjelaskan lagi tajuk yang yang sebenar, bahawa ia adalah bukannya maksud ada gap. Okey. Dia kata apa? Dan telah diriwayatkan daripada sebahagian ramai di kalangan salaf bahawa mereka ni membenarkan untuk sahur pada ketika hampir-hampir fajar. Okey. Dan pendapat ini adalah seperti dan berpendapat seperti ini didapat diperoleh daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Huzaifah bin Yaman, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, dan juga sekumpulan daripada besar dari kalangan tabi'in. Maksud dia benda ni adalah fahaman atau amalan para sahabat. Bukannya benda tu kita suka-suka hati je nak buat. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, Mas'ud dan lain-lain antara orang-orang yang terlibat mengeluarkan fatwa bahawa boleh untuk hampir-hampir sahur subuh, sahur atau makan tak ada masalah. Okey. Dia kata diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan tafsir beliau, daripada sebahagian mereka, sebahagian para sahabat pula, dia kata bahawa hanyalah diwajibkan imsak ni pada terbitnya matahari, sebagaimana dibolehkan untuk berbuka dengan tenggelamnya matahari. Mana bila terbenam matahari, maka kita boleh makan. Kita terlewat sikit pun tak apa lagi kan. Mana maksud dia lepas tu kita boleh makan. Tapi dalam masa yang sama untuk bersahur pun macam tu juga lah kan. Mana selagi mana tak terbenam matahari, tak terbit matahari, dan makan minum lah. Macam kita kata terbenam matahari jadi halal, terbit je matahari mana fajar tu adalah jadi haram, tak boleh makan dah. Okey, itu je. Okey. Dan berkata Ibnu Katsir, dia kata pendapat ini yang pendapat ini aku tak merasakan bahawa ada di kalangan ahli ilmu yang berpegang pendapat ni. Maksud dia macam kan kita ikutkan logiknya kan, timing tu kan. Timing sahur tu actually kan start from here terus ada ni kan. Yang kat sini kena timing berhenti tu mana. Actually azan tu dah stop dia. Tapi mungkin ada pendapat bahawa dia benda tu macam selagi tak terbit matahari, selagi tu boleh makan. Selagi tak terbit, kan kita terbenam matahari kan fajar. Fajar dengan macam-macam matahari bila terbenam, dia terbenam saja ni. Terbenam saja daripada ufuk, dia automatik kita berasa cahaya ada lagi tak? Okey. Lagi. Masalahnya sekarang ni Ibnu Hajar At-Tabari dia kata ada sebahagian ahli ilmu mengatakan selain pendapat kata kena ada imsak, satu kata selagi tak azan, dia kata apa? Dia opposite, dia kata apa? Selagi tak terah. Maksud dia macam remang-remang cahaya dan air tu boleh lagi. Maksud dia lepas main subuh pun boleh makan lagi lah. Selagi mana tak terbit matahari. Sebagaimana kan dia gap dia matahari terbit, matahari terbenam. Sebenarnya salah. Pasal kalau dalam masalah bersahur atau mula berpuasa, Allah Ta'ala dah letakkan ada beza fajar tadi. Nyata siang daripada malam. Mana gelap malam dengan terang siang tu. Adapun bila kita kata orang tu kata lepas subuh selagi tak matahari tak terbit, kan ni ufuk tak
tak terbit. Time kita berbuka, terbenam aja start kan. Cahaya masih ada lagi, tapi tak kira cahaya tu, kita kira matahari tu punya bulatan tu hilang. Ketika mana kita bersahur atau pagi subuh, matahari tak terbit lagi tau, cahaya dia mula datang. Masuk subuh tu cahaya dia mula datang. Ketika tu dah stop dah makan. Tapi bila Ibn Jarir At-Tabari kata, ada di kalangan mereka mengatakan bahawa matahari itu sebagai gap dia, terbit dan terbenam. Terbenam, makan. Terbit, berhenti makan. Ini masalah lah. Ini yang ada keluar fatwa pelik-pelik tengah-tengah lepas subuh pun kunyah lagi. Mana tak terbit matahari lagi, tunggu syuruk-syuruk. Tunggu syuruk lah, syuruk ternaik. Tadi naik syuruk tu baru start. Okey, ini masalah lah. Dan di sini Ibnu Katsir kata, ini pendapat ketiga lah ni. Ibnu Katsir kata, aku tak rasakan ada sesiapa yang mempunyai pendirian tetap di kalangan ahli ilmu berpendapat macam ni. Pasal nyata dia kata kerana Ibnu Katsir kata, dan ini pendapat ini, aku tak rasakan ada siapa di kalangan ahli ilmu yang mempunyai pendirian tetap berada di atas pendapat ini, dia kata. Kerana ia menyalahi nas Al-Quran dan firman Allah Ta'ala, dan makanlah dan minumlah sehingga nyata kepada kamu benang atau garisan putih daripada garisan hitam daripada fajar. Dia tak bincang berkenaan matahari. Fajar itu dibincangkan. Fajar itu bukan matahari. Faham tak? Kan? Terbenam matahari itu kan cahaya dia masih ada lagi. Kan remang-remang senja tu kan, memang ada matahari mega merah tu masih ada lagi. Tapi tak dikira terbit saja matahari, terbenam matahari kita makan. Tapi ketika nak bersahur, tak. Kenapa? Cahaya dia sampai je, kita stop. Bukannya dia sendiri terbit, bukan. Ini pendapat yang kata ni, Ibn Katsir kata pasal menyalahi nas. Dan nas Al-Quran Karim kata, makanlah dan minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih atau garisan putih daripada benang hitam atau garisan hitam daripada fajar. Mana kamu nyata benda gelap siang, gelap malam, terang siang tu nyata, dan stop makan. Summa atimmus siyama ilal lail, dan kemudian sempurnakanlah puasa sehingga malam. Pasal matahari terbenam saja dah kira malam, tak dikira berkenaan dengan gelap. Faham tak? Mana matahari terbenam dah kira malam. Okey. Dan telah datang dalam Sahihain, kitab Bukhari Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata apa? Daripada Aisyah radhiyallahu anha dia kata, anna Rasulullah SAW qala, bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yamna'annakum, janganlah menyekat kamu makan dan minum, azanu Bilalin, azan Bilal. Mana janganlah menyekat kamu makan, siapa? Azan Bilal. An suhurikum, daripada sahur kamu. Janganlah azan Bilal sekat kamu daripada sahur kamu. Azan Bilal tu ketika fajar kadhib, dalam pukul 3.30, kan, lebih kurang jarak dia. Fa innahu yunadi bilailin, kerana dia ni menyeru atau azan ketika waktu malam. Fakulu washrabu, makanlah dan minumlah, Nabi kata. Hatta tasma'u azana Ibnu Ummi Maktum, makanlah dan minumlah sehingga kamu dengar azan Ibnu Ummi Maktum, yang buta tu. Yang dia ni benar, Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Ta'ala ketika mana Rasulullah sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, dan hampir-hampir pembesar Quraisy nak dengar Nabi cakap apa. Almost nak toleh muka. Kan cerita orang cakap kita dah tahu kan. Almost orang-orang tu nak toleh pada Nabi SAW. Dia datang Ibnu Ummi Maktum ni dengan buta-buta, dia pegang badan Rasulullah, dia goyang. Kalau ikut riwayat datang, dia kata, alimni mimma allamakallah, ajarkanlah aku benda yang Allah ajar pada kau. Ajarkan aku benda yang Allah ajar pada kau. Nabi terkerut muka, terkerut sikit je. Walaupun dia buta tak nampak. Dia buta tak nampak. Tapi adab sebagai seorang yang berdakwah, anda tidak tumpukan dakwah anda kepada orang yang kaya saja, atau orang yang kuat saja, atau pandai saja. Contoh kata kita ambil orang yang genius saja, tak boleh. Pasal kita kata pasal orang yang tadi kan buta, tapi dia kata Rasulullah ajarkan aku benda yang Allah ajar pada kau. So Nabi SAW tegur Allah Ta'ala bila Nabi terkerut dahi, orang tu tak tahu pun. Dia kata abasa wa tawalla, dia berpaling dan dia berkerut muka dan dia berpaling. Anja ahul a'ma, dengan sebab bahawa datang pada seorang buta. Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah SAW, wa madrika lahu yazakka, apa yang boleh menjadikan kamu tahu bahawa dia ni boleh, barangkali la'allahu yazakka, boleh jadi dia membersihkan diri dia. Amma man istaghna, ada pun orang yang tak mau, tak nak pada kau, fa antalahu tasaddaq, kau bersungguh tak dapatkan. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, ada pun orang datang pada kau dalam keadaan takut, kan, bersungguh-sungguh lari, bergegas dia lari datang pada kau,
dan juga dia takut pada Allah Taala, fa anta anhu talaha, engkau terhadapnya engkau tidak menghiraukan lahu, engkau tak benda-benda apa pandang penting. Tak kata kala, jangan sekali buat gitu. Innaha tadhkirah, ia adalah peringatan. So dia lepas tu Nabi SAW muliakan dia sungguh. Nabi panggil dia datang sebagainya. Bahkan Nabi lantik dia sebagai apa? Muazzin. Dan bahkan dalam riwayat yang datang, Nabi SAW kalau tinggalkan Madinah, para sahabat yang tak pergi, akan ada seorang imam yang dilantik. Antara imam yang dilantik sekiranya Nabi tak ada, antaranya adalah dia, Ibnu Ummi Maktum. Jadi Nabi kata, makanlah minumlah kan, betul bila makanlah minumlah sehingga kamu dengar azan Ibnu Ummi Maktum. Kerana dia tidak mengazan, fa innahu la yu'azzin hatta yatla'u syams, kerana dia takkan azan melainkan sehingga terbit fajar. Fajar terbit baru dia azan. Maksud dia Nabi suruh berhenti bila terbit fajar. Nabi tak kata sampai terbit matahari. So jadi, dan nas Al-Quran Karim pun nyatakan macam tu. So dalam kita berbuka puasa, kita memang jatuh saja bulatan matahari itu, dan anda telah pun boleh buka. Tapi ketika nak berhenti bersahur, anda tak tunggu bulat matahari itu naik, bulat dia. So pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Jarir ni, Ibnu Katsir kata agak pelik. Yang pelik kerana bertentangan langsung dengan nas-nas Al-Quran juga hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala alam, di awal permulaan difardukan puasa macam tu ke? Wallahu alam. Kalau kita kan ada gradually kan, cara Allah Ta'ala laksanakan, arahkan kita berpuasa. Manusia ni macam solat. Kan awal solat datang, para arahan solat datang, para sahabat solat tu Allahu Akbar, lepas tu sembang. Jadi kau pergi tak? Pergi dah, jalan. Kau terus sikit. Macam tu. Sehingga datang Allah Ta'ala kata, wa qumu lillahi qanitin, dan bangunlah kamu kepada Allah Ta'ala dalam keadaan senyap. Baru dalam senyap. So maksudnya mungkin gradually, Allah Ta'ala alam. Yang pentingnya di akhir urusan Rasulullah SAW arahkan kepada kita adalah time nak berhenti berpuasa, bulatan matahari itu hilang saja dan buka. Tapi ketika nak mula berpuasa, jangan tunggu matahari itu punya bulatan naik. Bukan bulatan naik, cahaya dia sampai saja dah start kita mula berpuasa. Bukannya sampai dengan bulatan matahari itu naik. Tak sama. Jangan samakan ketika buka dengan apa, bersahur. Dia sahur, makan, minum, azan saja berhenti. Azan saja berhenti walaupun tak nampak matahari lagi, berhenti. Adapun kalau anda kata macam berbuka, tak, matahari nampak cahaya lagi, belakang bukit tu je, belakang ufuk tu je. Tak, walaupun belakang ufuk saja, anda telah pun boleh berpuasa. Buka puasa dah boleh dah. Faham Okey. Dan lafaz Bukhari, lafaz ni lafaz Bukhari. Dan dan At-Tabari telah meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub. Beliau berkata dalam sabda Rasulullah SAW, la yamna'annakum min sahurikum adzan Bilalin. Janganlah menghalang kamu daripada sahur kamu siapa? Azan Bilal. Okey. Wal fajr al mustatil. Okey. Bukan juga apa? Fajar yang mustatil, yang memanjang ke atas. Yang dia cakap, saya katakan, bila nak pagi tu, awal matahari tak sampai lagi, cahaya dia naik ke atas, dia macam tu. Kita nampak langit tu terang. Ni keluar pagi lah, pukul 3.30. Tapi orang tak bangun. KL ni payah sikit. Nampak? Pasal kita punya lampu banyak. Macam orang nak tengok apa, guna teleskop kan, beli teleskop mahal. Luar KL tak guna. Di samping awan, ini apa? Kita punya cahaya lampu bangunan dan sebagainya, dia tembak ke atas tu, dia menghalang kita nak dapat benda tu clear. Tapi kalau kita duduk kat kampung-kampung, saya ingat macam duduk kat Bagan Datuk kan, sekolah kat sana dulu, pukul 3.30 pagi tu langit terang, nampak terang, macam-macam benda nampak kat atas kan. Even apa bintang apa, shooting star kan, apa Nayazik tu, nampak tunggu lintas satu, ni kan lintas sikit sini. Lepas kita kata jauh kan, kita nampak dia sikit je, lintas. Lepas tu lintas sini, lintas sana. Dia lintas dalam keadaan tempat yang banyak. So benda tu berlaku kat sana. Memang kita kata tempat-tempat yang tak ada lampu banyak. Kalau Bagan Datuk kan, ladang kelapa sawit, mana ada lampu terang. Kita kat bandar ni macam-macam. Dan orang ni ada ni. Lepas tu ada pula yang kedai jual perabot tu, dia tembak lampu ke atas macam 20th Century Fox tu kan, dia tembak ke atas. Benda tu semua menyekat orang nak tengok. Dia kata nak try lah pukul 3.30 tengok atas. Dia cakap kalau anda kata kawasan yang tu tak ada menu, tak ada apa, terah nampak macam-macam. So nampak yang kata apa, galaksi Milky Way tu, kedai perabot biasa banyak tembak. Macam ni bangunan-bangunan ni diwajibkan ada lampu, sebab takut helikopter langgar.
Unfair. Alah, kedai perabot yang kadang ada kat area akak pergi dekat kawasan tu, kawasan Sungai Buloh dan sebagainya, ada kadang dia tembak ke atas. Macam Batman tu. Oh. Dia nak bagi tahu kedai dekat situ. Orang tak datang kerana lampu dia pun. Tapi dia tembak panjang, tembak ke atas. Benda-benda tu memang halang. Selain awan lah. Selain awan, dia akan menghalang. So beli teleskop mahal, nak tengok pergi kampung, pergi duduk kawasan gelap. Dekat bandar tak boleh. Okay? Tapi dia kata, maksud dia, Nabi kata janganlah menghalang kamu. Dia kata apa? Dia sahur kamu azan Bilal. Dan jangan juga apa? Fajar yang mustatil, yang menegak di sini. Dia manjang ke atas. Maksudnya kawasan ni gelap. Ufuk tu gelap, kawasan atas tu terang. Ini fajar yang mustatil dia panggil, fajar kadhib. Tapi yang boleh menyekat kamu adalah al-fajrul mustatir fil ufuk. Tapi apa? Fajar yang apa? Yang berada memanjang pada kawasan ufuk. Itu ya. Yang menggaris pada ufuk tu, itulah yang menyekat kamu. Actually, tahulah ada gambar tidak, tapi gambar ini tak cantik. Boleh try tengok kalau ada. Time kelas malam fiqh dulu saya tunjuk gambar ni. Al-fajru kadhib. Di sini. Okey, dia fajar yang satu lagi, yang mustatir ni, yang ni. Alamak, tak nampak dah pula. Tengoklah. Bandar tengah. Okey, terima kasih. Okey. Yang dia ada dua tau. Satu yang memanjang, satu yang tak buka. Gambar kecil kot. Ni ada gambar pelik-pelik ni, masalah kan ni. Sekejap mana ni, lambatlah pula. Ilaha illallah. Okey. Dia biasa orang naik kapal terbang nampak lah. Yang duduk dalam kereta ni tak nampak sangat. Dia dua. Satu tu dia panggil fajar yang mustatir, yang kita kata yang memanjang, meninggi. Okey. Ada gambar depan ni, dia tunjuk gambar ni. Dia tunjuk gambar ni. Satu macam ni. Satu lagi macam ni. Dia dua tau. Macam ni kan. Ini orang ni ambil dia kapal terbang kot. Horizontal dengan vertikal. Faham macam tu ya? Payah juga nak cerita. Lah. View original image. Dia tak nak buka. Tak nak buka tak apalah. Tinggal lah. Nanti buka dalam internet cek ini. Ni. Okay. Yang ni. Ni fajar sadiq. Yang fajar kadhib tu, dia ada awal tu, dia benda tu dia memanjang ke atas tau. Di mata kawasan ni tak ada lagi. Kawasan ni masih gelap sebenarnya. Kawasan atas dia terang ke atas, cerah ke atas. Matahari tak ada lagi. Tapi yang ini kan, yang ini fajar ni, yang ini matahari dah dekat dah nak naik. Ketika yang ini matahari tak jauh lagi. Tapi cahaya dia sampai dulu ke atas, kawasan ufuk atas sudah terang. Kita tak nampak sangat pasal kita ada bukit banyak. Kan cerah bukit, belakang bukit nampak apa? Kan orang duduk kat pantai nampak. Tapi pantai, tengok pantai mana? Kalau pantai timur nampak fajar sadiq je, fajar kadhib tak nampak. Orang pantai barat nampak fajar kadhib je. dia tak nampak ada pasal ketika nak mati terbenam tu. Terbenam, maksudnya orang yang duduk pantai timur, dia akan nampak ketika mana dua-dua tadi nampaklah. Kadang kata orang timur pantai barat tak nampak pantai timur. Jadi pantai tu boleh nampak benda berkenaan. Pasal dia actually lah, satu yang vertikal, satu horizontal. Yang horizontal tadi tak kira. Dia kan nampak cerah tapi bukan lagi, belum lagi. Pasal dia actually tak tahulah yang ni macam mana entah. Macam ni. Ni ada satu, dia buka gambar ni besar sikit. Dia kata ni. Dia kata suratun. Ini gambar lil fajril kadhib, bagi fajar yang tipu. Wa huwa ibaratun an inkas asyi'ah asy-syams, dia adalah berupa biasan cahaya matahari bisa berwujud kimiyat bil ghubar, kerana adanya kat sini ada apa? Ada macam debu-debu angkasa lepas dan sebagainya, dia langgar. So dia bright lah pasal dia kalau dia tak ada benda, tak ada partikel kat sini, dia hilang, tak nampak langsung. Reflection daripada benda berkenaan. Dia kata dengan wujudnya jumlah tertentu lah daripada abuk. Mungkin zaman sekarang ni time ada jerebu ni mudah sikit nampak lah.
Okey, dia zahir sebelum daripada fajar hakiki. Dan dengan apa, dan separuh setengah jam dan sebagainya, kadang-kadang lebih kurang. Dan dia akan memanjang ke atas. Memanjang ke atas Okey. Jadi ini yang disebut oleh Nabi SAW. Ni gambar betul bukan gambar ni. Tapi macam tadi kita kata yang vertical tadi, yang memanjang tadi kan. Ini yang dia dikendaki. Dia garisan macam tu. Atas gelap, mana terang? Atas dia gelap, bawah dia gelap, dia ni panjang straight. Gambar ni dia putih sebenarnya. Kalau ikutkan tak putih ni. Atas hitam. Atas hitam, bawah garisan saja. Jadi itu panggil Nabi kata, janganlah menyekat kamu azan Bilal ataupun fajar yang vertikal. Tapi yang menyekat kamu ada yang horizontal. Di ufuk, fil ufuk. Diriwayatkan oleh rawahul Muslim, diriwayatkan hadis ni oleh Imam Muslim. Yang itu tunjukkan Nabi SAW tak ada alat-alat canggih, tapi Nabi SAW beritahu bahawa ada dua benda tadi. Kalau ikut kita, mata kita nampak biasa, sama je lah kan? Tapi tak, Nabi SAW beritahu ada perbezaan di antara dua benda tersebut. Okey. Dan dalam mereka Imam Tabari daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, la yamna'anna ahadakum bi adhan bilalin an sahurihi. Janganlah menghalang seorang kamu azan Bilal. Jangan menyekat seseorang kamu ni. Siapa? Azan Bilal. Dan an sahurihi, daripada sahur dia. Au qala, dan riwayat lain, nida al-Bilal, atau azan Bilal ataupun seruan Bilal. Fa inna Bilalan yu'azzim bil-lail, kerana sungguhnya Bilal ni mengazan atau menyeru ketika mana? Waktu subuh. Bilal waktu malam. Bilal pada waktu malam. Bilailin pada waktu malam. Yunadi, dia menyeru, liyunabbiha naimukum. Okey, supaya dia menyeru azan tadi supaya dia mengejutkan orang tidur di kalangan kamu. Waliyarji'a qaimukum, supaya balik atau berhenti, pulanglah orang-orang yang tengah berjaga di kalangan kamu. So Bilal azan tu supaya orang yang tidur bangun. Orang yang tengah bangun pergi tidur kejap. Orang bangun tu tidurlah kejap. Jangan tu kan tunggu subuh straight berjaga. Tak digalakkan macam tu. Bahkan Nabi SAW kalau Nabi bangun tengah malam, sampai dekat subuh, Nabi akan tidur dulu sekejap, dan Nabi bangun lepas tu. Bukannya kita macam kita, tak kan. Makin berjaga, makin payah, makin letih, makin banyak pahala. Kan? Tak. Kan maksud dia tidur sekejap, kan? Supaya balik tidur orang-orang di kalangan kamu. Walaisal fajru an yaqulaha kadha hatta yaquluha kadha. Maksudnya bukanlah fajar tu bahawa seorang tu berkata macam ni, sehinggalah dia kata macam ni. Maksud dia bukanlah apa yang orang tu kata nampak ni, tak. Mana Bilal azan tu masih belum lagi. Bukanlah bergantung dengan azan Bilal. Kita bergantung dengan dengan azan satu lagi. Bilal azan hanya untuk mengejutkan orang yang tidur dan juga menidurkan orang yang jaga. So dia orang tengah jaga malam tu, stop kejap, ni dekat subuh dah. So that dia tahu benda tu dia kena rehat. Dah rehatlah. Jangan sampai subuh santak, lepas tu tak buat dah. Kalau Ramadan bangun kan buat sungguh-sungguh. Kau buat kan, lepas tu tinggal terus. Tak boleh kan, sepatutnya benda tu berterusan. Faham Okey. Masalah. Masalah maksud dia perbahasan, persoalan. Daripada arahan Allah Ta'ala menjadikan fajar itu ini sebagai hujung atau penamat bagi pembolehan persetubuhan makan dan minum bagi siapa-siapa yang nak berpuasa. Didalilkan dengan tajuk ini bahawa siapa-siapa yang bangun dalam keadaan junub, hendaklah dia mandi dan dia teruskan puasa dia, tak ada kesalahan bagi dia. Pasal problem sekarang ni ada timbul tajuk. Ada orang kata bangun subuh, tadi katakan subuh, azan subuh berbunyi, orang tu tengah junub. Ada orang kata dia tidak sah puasa dia. Jadi tapi tak, di sini Ibnu Katsir kata mana Allah Ta'ala jadikan matlamat hujung stop dengan azan tadi adalah untuk berhentinya persubuhan dan kemudian makan dan minum. Okey, bagi siapa nak puasa. Dan digalirkan dengan ini bahawa siapa-siapa yang bangun dalam keadaan junub, hendaklah dia mandi dan menyempurnakan puasa dia dan tak ada kesalahan atas dia. Dan ini adalah mazhab imam yang empat dan jumhur para ulama salaf dan khalaf. Semua ulama berpegang pendapat ini. Okay, kerana apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah. Mereka berdua, itu Aisyah dan juga Ummu Salamah berkata, dahulunya Rasulullah SAW yusbihu bangun pagi junuban, dan kenaan junub, min jima'in ghairu ihtilam, daripada sebab persetubuhan, bukannya sebab mimpi.
Thumma yaghtasil, kemudian baginda akan mandi dan juga wa yasum, dan dia akan berpuasa. Dan bila digunakan perkataan yusbihu tu, maksud dia bangun pagi, subuh lah, subuh. Bukannya bangun tengah malam lagi, panggil tengah bangun subuh tu. Okey, maksud dia bangun dalam keadaan azan berbunyi. Okey. Dan dalam hadis Ummu Salamah, di sisi mereka berdua, Bukhari Muslim, thumma la yuftiru wa la yaqdi, kemudian baginda tidak berbuka dan juga tidak juga menggantikan. Mana tak ada batalkan puasa berbuka, dan Nabi tidak menggantikan puasa berkenaan. Bahkan puasa tersebut berjalan. Maksudnya junub tadi tidak membatalkan puasa orang berkenaan. Bahkan tidak menjadi kesalahan. Dia bangun pagi dalam keadaan junub, dia mandi, kemudian dia teruskan puasa dia. Bukannya maksud kesalahan, kemudian dia tidak berbuka dan tidak menggantikan. Dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, tudrikni salatu wa ana junubun. Tudrikni salatu wa ana junubun. Mana datang kepadaku waktu solat, mana solat tu timing dia datang kepadaku, wa ana junubun, akan aku junub. Fa asumu, adakah aku kena puasa? Adakah aku akan berpuasa, kena teruskan berpuasa ke? Ini soalan ditanya kepada Rasulullah SAW. Mana adakah dia kena berpuasa sedangkan dia bangun solat datang, waktu solat datang pada dia dan junub. So waktu dulu dia kata adakah kena berpuasa? Dia kata faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, wa ana tudrikuni salatu wa ana junubun fa asumu. Dan Nabi kata datang kepadaku waktu solat tu masuk waktu solat, dan kadang aku junub dan aku pun terus berpuasa. Nabi kata kalau bimbang aku buat macam tu, maksud dia. Mana benda berkenaan aku pun yang sendiri, bila datang waktu solat aku dengan junub, aku teruskan berpuasa. Maksudnya mandi dan juga solat dan sebagainya, solatlah, tapi masalah adakah puasa berjalan? Ya, puasa berjalan walaupun dalam keadaan junub. Okey. Lalu faqala, lalu berkata lelaki berkenaan, lasta mithlana, kau bukan macam kami, kau tak serupa macam kami, kau nabi. Maksudnya ya Rasulullah kan, kau lain, kami lain. Dia kata qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, telah diampunkan oleh Allah Ta'ala untuk engkau apa yang telah berlalu dari dosa engkau dan apa yang terkini. So engkau tak ada masalah. Lelaki tu pergi persoalkan pula. Yang maka Nabi pun jawab faqala. Faqala, Nabi kata, wallahi, demi Allah, inni, sungguhnya aku, la arju, aku benar-benar berharap, an akuna akhsyakum lillah wa a'malakum bima attaqi. Dan aku benar-benar berharap bahawa aku menjadi akhsyakum, orang paling takut di kalangan kamu kepada Allah Ta'ala. Mana aku harap aku ni orang paling takut di kalangan kamu terhadap Allah Ta'ala, wa a'lamakum, dan orang yang paling mengetahui di kalangan kamu bima attaqi, dengan apa yang patut aku jauhi. Mana actually maksud dia, aku ini patutnya orang jadi lebih betul daripada kamu lah. Orang kadang-kadang kata, dan aku lebih tahu benda yang patut dielakkan, bukan maksud aku langgar benda yang tak boleh. Mana aku paling takut Allah Ta'ala, aku paling tahu tentang benda yang patut aku elakkan. Maksudnya kalau benda tu membatalkan puasa, mana aku jauhi dahulu. Itu yang beza. Kita kata bila ada orang kata berkenaan Rasulullah SAW, baginda diberikan keistimewaan dalam 3-4 benda Allah Ta'ala sebutkan khas untuk Nabi, macam perkahwinan lebih daripada 4, itu ada. Banyak puasa berterusan straight, tak buka-buka langsung. Tapi dalam berkenaan dengan benda-benda yang haram dan sebagainya, tak ada benda yang Nabi SAW langgar ataupun kata ini khas untuk aku, kamu tak boleh. Tak ada. Nabi takkan cakap macam tu sekali. Dan bahkan kita lihat, buka lampu dia tidur pula. Dan bahkan kita lihat bahkan kita lihat di antara tanda-tanda Nabi ini adalah memang seorang Nabi. Banyak para ulama nyatakan adalah antara tanda Nabi Muhammad ada Rasulullah, dia akan beramal dahulu terhadap apa yang diarahkan, dan dia paling menjauhi terhadap apa yang dilarang, bukannya orang lain. Dia the first one. Contoh macam bila kata suruh berpuasa, dia paling banyak berpuasa. Suruh solat, dia paling kuat solat. Bila suruh infakkan harta, dia habiskan harta dia. Kan bukan sekadar harta dia, harta Khadijah isteri dia pun dia habiskan. Untuk apa? Untuk jihad fisabilillah. Maksudnya habiskan. Dibelanjakan, bukan simpan. Kalau kita dapat harta, kita simpan kan, simpan sikit kat bini kita, simpan dan sebagainya. Tak. Macam kita terangkan itu, hatta Nabi, isteri Nabi SAW pernah minta pada Rasulullah SAW apa? Tanya, mana hak kami? Bila Nabi SAW dapat pada baginda hadiah, barang-barang dan sebagainya, orang bagi, lah sekali terkeluar. Nabi ilak, Nabi sumpah tak nak sentuh isteri dia sebulan. Kerana marah sangat dengan keadaan berkenaan.
Maksudnya Nabi patut jadi contoh yang terbaik. Tapi Nabi buat benda berkenaan kerana arahan Allah Ta'ala. So Nabi buat, memang tak pernah simpan masuk poket. Maka tu bila orang kata kena kaya kan sebagainya, tak wajib. Kan betul kita kata kita galakkan bila kita dah ada harta, kita galakkan orang kata nak bayar zakat kena ada harta. Dia actually bila dapat harta tadi baru bayar zakat. Bukan cari harta untuk bayar zakat. Allah Ta'ala akan bagi siapa yang patut ada kaya, siapa yang miskin, yang bimbang. Siapa yang diberi kelebihan, itu maksud dia tanggungjawab dia. Siapa tak diberi kelebihan tadi, maksud dia jangan pening kepala. Cuma besar tak ada hal. Ini jadi kadang-kadang ada orang tu sibuk nak buat duit sangat, sampaikan dia kata apa? Dia kata, kalau semua miskin, siapa yang akan miskin? Mana Allah Ta'ala jadikan semua manusia miskin? Kan yang kaya-kaya lah jawapan soalan dia. Macam kat India kan, dia kaya, dia super kaya. Yang miskin ni hyper miskin. Kan super kaya, hyper miskin. Kaya super kaya, miskin hyper miskin. Tak serius betul kan? Yang saya ingat tu kan, macam mana? Tak, bukan dari segi percentage tadi. Maksud dia orang kaya dia mungkin berapa persen je. Mana orang pertengahan dia amat sikit. Dan kadang kita perhatikan kak, masa saya tengok tu kan, orang cerita apa Slumdog Millionaire kan. Seriously, saya pernah pergi singgah Bombay, airport Bombay, angkat tangan. Tengok keliling sampai siang malam sampai siang. Tengok ikut tingkat keluar. Saya ingat 4 tahun lepas saya pergi kan, singgah dekat Mumbai. Tahu dia dekat tingkap tu, kat luar tu, bukit sampah. Serius bukit sampah. Terkejut saya cakap benar. Orang kata ni kan, benda tu bukan mainan, yang betul. Pasal orang actually pasal silap. Kita kata diorang masih memainkan kasta satu. Kasta berkenaan dengan siapa kasta apa dan sebagainya. Di samping tu juga masalah adalah kita kata keadilan pemberian zakat dan sebagainya. Jadi diorang ekonomi quite good. Kan bawang India bersepah sampai kat Malaysia dan sebagainya. Tapi diorang masih lagi ada yang makan tikus. Anda tengok yang saya tunjuk tu gambar. Kan dalam National Geographic Taboo. Kan ada kumpulan manusia yang untouchable. Yang kerja dia makan tikus. Makan tikus tu kikir, sedap-sedap gigi makan kaki tikus mula, lepas bakar-bakar tu crunchy dia kata. Sini buat kari pula tu. Buat kari. Tak lain dalam ni. Dalam National YouTube cari di untouchable. National Geographic atau sebutlah eating rat di India ke, dia akan tunjukkan video tu. Agak dahsyat lah. Tapi kita benda tu sampai sekarang, dia orang tak boleh keluar kampung tadi. Tak boleh jadi, kalau masuk bandar, masuk pekan dipukul. Dianggap kotor. Mana ada Islam macam tu, kan? Kita kata sampai sekarang, bukan tahun lepas, bukan 50 tahun lepas, bukan 100 tahun, sekarang masih ada lagi. Konsep tu kita kata silap. Jadi bila manusia ni kaya miskin, jadi Allah Ta'ala yang aturkan. Kita jangan silap faham. Betul orang tu keluar bekerja untuk dapatkan harta, tapi untuk jadi kaya ke tidak, bukan kerja kita. Pasal Allah Ta'ala atur rezeki. Ada manusia ni perlu menitik-nitik. Memang tak pernah kita kata tak pernah buat kerja. Bangun sebelum subuh, nuri getah. Tak kaya pun. Datang pasal generasi berikutnya, kan main saham. Goyang kaki setiap hari je. Sekali goyang 1,000. Dia goyang kaki je. Mana apa yang dapati oleh pakcik kan. Ni saya ingat dulu Bilal Philip. Dia datang Malaysia kan, waktu dia bagi syarahan dekat ATM. Kan betul dia tajuk dia the purpose of life something. Mana matlamat kehidupan. Itu bila ada seorang Chinese yang angkat tangan tanya soalan kan, mana dia kata prefer orang bukan Islam tanya soalan. Dia orang macam persoalkan lah, dia kata macam destiny Tuhan. Dia kata macam Tuhan tak adil. Dia kata Tuhan tak sekian. Mana ada destiny? Dia kata manusia tu buat kerja sendiri. Jadi dia bagi contoh lah. Contoh petani yang buat kerja berladang dan sebagainya, yang perlu menitik-nitik. Memang kata jasa dia kepada tanah tu. Tanah tu bukan setakat dapat baja tu. Baja tak perlu, dia pun turun juga. Tapi tak kaya pun. Pasal Allah Ta'ala, jadi dalam bakal manusia nak kaya ke tidak, aturan Allah Ta'ala beri kadang-kadang keluarga lahir siapa, sekolah mana. Kan actually macam tu tadi, Allah Ta'ala ilhamkan bapak dia hantar sekolah Amir SM. Mesti macam, nampak tak? Banner status. Atau macam kita macam yang lain tu apa TKC. Ataupun lain-lain, contoh lain macam MCKK. Kan bila keluar situ kan, dia orang ada macam, saya tak kata kultus, ada orang kata kultus, wallahualam. Cerita dia macam, kalau dia kaya kan, katakan orang di kawan ni junior dia tak berjaya kan, dia akan tarik junior dia naik atas. Dia kata ada syarikat lebih, dia jadi pengarah sini. Dia akan bagi macam tu je. Pasal dia pun tak pakai duit tu kan, dia macam tu, dia akan naik supaya status sekolah tu naik. Dia ada renung ke nak fahamkan sekarang kan, kita sekolah mana, dia actually kan, ada orang minta sekolah tak lulus juga. Ada tu bangang gila lepas juga. Kan?
ada kaitan bapak siapa, mak siapa dan sebagainya. Benda tu main-main peranan. Itu sebab status kita dalam masyarakat ni, dalam ekonomi ni, memang Allah Ta'ala bagi kita untuk apa? Ujian. Allah Ta'ala bagi banyak ujian, Allah bagi sikit ujian. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Fajr, Allah Ta'ala nyatakan fa'amal insan, adapun manusia ni idza mabtalahu rabbuhu, dia diuji dia ni oleh Tuhan dia, fa akramahu wa na'amah, Tuhan muliakan dia, beri makan nikmat macam-macam pada dia. Fa yaqul rabbi akramani, dia kata apa? Tuhan aku sayang aku, kan, Tuhan aku muliakan aku. Wa amma, sebaliknya pula, idza mabtalahu, bila Allah Ta'ala uji dia juga. Tadi ibtalahu rabbuhu kan, Allah Ta'ala uji dia, banyakkan nikmat dia. Di sini Allah Ta'ala uji juga, ibtalahu faqadara alaihi rizqah, Allah Ta'ala sikitkan rezeki dia. Dia kata fa yaqul rabbi ahana, dia kata Tuhan aku tak sayang aku. Allah kata kalla, bukan macam tu. Mana bukan macam tu? Kalla, tidak sekali-kali. Mana maksud dia bukanlah benda berkenaan, kita kata benda yang menunjukkan nikmat Allah Ta'ala atau bala Allah Ta'ala, tak. Bahkan orang miskin masuk surga awal daripada orang kaya. Kan? Bahkan Nabi kata dalam satu hadis dalam Musnad Ahmad, dia kata aku intai dalam syurga ni, aku dapati dalamnya orang-orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang lemah. Aku intai dari neraka, aku dapati orang dalam dia adalah wanita dan juga banyak orang yang pembesar-pembesar. Jadi miring itulah. Sebab apa? Nabi SAW, kita kata, bila orang cerita tentang Rasulullah SAW, dia paling kaya. Serius, dia paling kaya. Orang jumpa-jumpa kan, macam kita kat Malaysia ni pun, ustaz-ustaz kan, orang kata ustaz kan, ustaz kan. Walaupun bagi saya benda tu dia dua aspek. Ya, satu benda orang tu nak bersuka bersedekah, baguslah. Tapi kata pada ustaz ni pun bahaya juga. Bukan bodek, bukannya ustaz pegang kunci syurga. Kak ingat apa? Bagi barang pada ustaz dapat kunci syurga ke? Ustaz pergi keluar poket nak ambil kunci syurga bagi awak. Awak bagi saya pada macam-macam. Ada mana ada ustaz pegang kunci syurga? Ya, contohnya tu. Tapi ya, orang nak dekat dia pada Tuhan dengan cara macam tu. It's actually good. Tapi saya tak galakkan dengan sini Orang kata pening pula ustaz dia, jangan galakkan. Kalau ustaz marah saya cakap macam ni. Tapi seriously, benda-benda tu kadang merosakkan juga. Ada ustaz tu macam menanti-nanti macam benda sekian. Tak elok. Nabi lagi dahsyat daripada ustaz. Orang datang bagi tanah, ya Rasulullah aku ada sekian. Yang perempuan datang, ya Allah, ya Rasulullah aku serah diri aku pada engkau. Kan aku berserah. Mana wanita datang macam tu, yang lelaki datang bagi harta. Seriously, kalau Nabi nak macam-macam benda Nabi ada. Tapi semuanya keluar. Sampaikan dalil antara perkara ini benda benar adalah dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Bukhari, Muslim, Nabi kata, Aisyah kata, mati Rasulullah SAW wa dir'uhu, dalam keadaan baju besi baginda marhun, tergadai, inda yahudiyin, di sisi seorang Yahudi, fi syairin, kerana tepung barley kana yastalifu minhu, yang dia pinjam pada orang berkenaan dahulu. Dia mati dalam keadaan macam tu, tak ada duit nak bayar. Nabi apa? Berletak baju besi sebagai gadaian, tunggu sampai ada duit lain. Kalau kita kaya, at all expense, anytime kita nak pakai, kita kan apa kan, cash kan. Tapi tak ada. Nabi pinjam apa kan, Baitul Mal tak ada duit kan. Kalau Nabi minta pada Osman bayar kan, seriously Osman tak mampu nak bayar ke? Tepung bali Nabi ambil tu pasti mampu. Apa tak mampu pula? Tapi Nabi tu, dia kata, para ulama kata, Nabi ni, dia ni Nabi, antara tanda dia ni Nabi, utusan Allah Ta'ala, anything dia suruh orang buat, dia buat dulu. Tak ada dia kedepankan orang. You pergi dulu lah. Ustaz pun kan suruh orang bangun malam, tak bangun malam. Tahu kan? Ustaz suruh galakkan baca Quran. Kalau bagi ceramah tentang Quran ni penting, dia tak hafal Quran. Tahu? Ini kan kutuk orang. Saya tak kutuk siapa tau. Faham? Maksud dia ustaz punya tu. Tapi Nabi tak. Nabi dia suruh orang buat, dia buat dulu dah. Kita dah sampai semayang bengkak kaki dan sebagainya. Bengkak kaki baginda dengan salat. Sebab Aisyah kata engkau diampunkan dosa dan akan datang. Maksud dia bila ada mindset yang mengatakan Rasulullah buat itu, yelah sikit, kan diampunkan dosa dahulu akan datang. Kita ni tak, bukan Rasulullah, kena buat lebih. Ayat tu tak boleh keluar. Pasal Nabi SAW paling-paling nak buat benda yang Allah Ta'ala suruh, paling-paling mengelak benda yang Allah Ta'ala larang. Tu Nabi kata, Nabi kata inni la akhsha, apa dia kata? Dia kata wallahi demi Allah, inni, sungguhnya aku la arju, benar-benar harap, an aku menjadi akhsyakum lillah, orang paling takut dengan kamu daripada Allah Ta'ala. Meaning that takut Allah Ta'ala, wa a'lamakum, dan orang paling pengetahuan dengan kamu, bima attaqi, dengan apa yang patut aku jauhi. Maksudnya aku patut jadi orang paling tahu. Jadi maksud dia bukannya aku suruh kamu buat, aku langgar. Tak.
Nabi tak buat macam tu. Tu sebab para ulama kata tak ada tanda, antara tanda terbesar Rasulullah daripada segi persekitaran, sahabat baginda, dan sebagainya, pengiktirafan orang bukan Islam kepada baginda. Tapi yang paling besar adalah apa? Apa Nabi suruh orang buat, Nabi buat dulu. Bukannya Nabi tolak orang lain dulu buat. Contoh macam kita kata macam lah, macam kita kata, katakanlah untuk berjimat cermat, kita kena menaikkan harga minyak contohnya. Maksud dia berjimat cermat rakyat, pemimpin pun kena buat benda yang sama. Kalau kereta ada mahal tu, gadai lah kan. Saya gadaikan kereta saya BMW harga 700,000, 3 juta ni, ambil lah Ferrari saya ni, gadaikan dan gunakan untuk ni. Kena macam tu jugalah, jangan berat sebelah. Contohnya itulah. Tapi kita kata benda macam ni kita tak tahu kan kenapa, dan janganlah pening kepala. Mana tadi saya dengar orang sibuk nak pergi isi minyak. Dah lah, kan rezeki Allah Ta'ala berikan pada kita banyak. Kalau tak ada duit minyak tadi tak apa, benda lain kan. Jangan kelampau-kelang kabut berkenaan dunia ni kan. Kita pasal Allah Ta'ala berikan kita tanggungan lebih, dia akan bergantikan benda lain. Fikir macam tu. Bukan Allah Ta'ala berikan kita tanggungan kan, kemudian dia biarkan kita pandai-pandai kamu dah cari. Tak, dia akan datangkan asbab untuk benda tu bertambah. Pasal yang menaikkan harga barang, menurunkan harga barang sebagainya, menjadikan sebab terpaksa kerajaan naikkan harga barang ada Allah Ta'ala. Bila Nabi SAW zaman dahulu pun para sahabat pernah minta, dia kata, Rasulullah, sa'ir lana, mana letakkan harga untuk kami, barang-barang naik harga. Nabi kata, Innallah musa'ir al-khafid ar-rafi'. Allah Ta'ala yang menetapkan harga, yang menaikkan, yang menurunkan. Ar-Razzaq, yang beri rezeki. Nabi kata, aku tak nak kalau bertemu Allah Ta'ala dan keadaan di atas kepala aku ada tanggungan. Mana orang tuntut, Ya Allah, aku patutkannya kaya, patutnya aku kaya, tapi kerana Rasulullah SAW kurangkan harga, aku tak dapat. Dia Rasulullah kata, aku tak nak macam tu. Maksud dia nak biarkan. Mana kita kata benda-benda tersebut atas dasar kalau dia tipu-tipulah. Kalau dia kata betul-betul lah. Kalau dia kata benda tu untuk hutang negara, bayar hutang negara, bayarlah, tak ada masalah kan. Faham tak? Yang pening kepala macam apa selalu minyak naik, dah udahlah, pening kepala kan. Pergi berebut lah, pergi beratur, tunggu nak masuk tempat minyak tu, habis minyak setengah tank, tunggu nak masuk. Tak ada kerja lain ke? Dan dekat dulu, dia kata dekat sempat ada 2 tahun dulu siap bergaduh. Kat queue dan sebagainya, patut turun untuk tumbuk. Tumbuk je kan, awak benda kan ada isi, tak ada sudah, duduk diam kat rumah. Kenapa tak datang ustaz? Minyak naik. Kenapa tak datang minyak naik? Tak ada, relax je. Pasal benda ni rezeki Allah Ta'ala bagi. Pasal tak ada orang boleh menyekat daripada kita rezeki Allah Ta'ala. Kalau kita tak tahu apa di sebaliknya. Tapi macam saya kata lah, kalau nak berjimat cermat, rakyat kena berjimat, pemimpin pun kena buat benda sama. Jangan mewah sangat. Pakai kereta sendiri, jangan beli kereta untuk ekor mahal. Tak usah. Faham? Contohnya lah, contohnya. Ini contoh. Saya tak kata contoh kan. Contoh. Baik. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW, bahawa baginda bersabda, idza nudiya lis-salah salatul subuh, bila diseru untuk solat itu solat subuh, wa ahadukum junubun fala yasum yauma idzin, maka dan seorang kamu ni junub, maka jangan dia berpuasa pada hari berkenaan. Hadisnya sanad dia elok, di atas syarat dua sahihain, dua imam. Dan dia dalam sahihain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi dan daripada Fadl bin Abbas daripada Nabi SAW, dan Sunan Nasa'i daripada Fadl bin Abbas juga. Okey, daripada Usama bin Zaid, daripada Fadl bin Abbas. Dan tapi ada riwayat datang diorang angkat sampai Nabi. Ada riwayat datang stop pada diorang je. Mana sahabat tu yang kata. Dia tak kata Nabi kata. Ni problem dia. Pasal macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila dia cakap macam tu, Aisyah smash balik. Aisyah smash kan. Dia kata peliknya, dia cerita Aisyah biasa bila Ibnu Umar keluar fatwa pelik atau yang pelik, dia akan kata peliknya diorang-diorang ni, kenapa lah diorang cakap macam ni. Aku dahulu diterangkan apa yang berlaku dengan ni. Jadi memang ada hadis-hadis yang datang daripada Fadl bin Abbas, daripada Usam bin Zaid, daripada Abu Hurairah, okey, yang kata mana maksud dia hadis ni, dia kata inilah. Tapi kalangan para ulama ada yang melemahkan hadis ni, okey, dengan hadis ni dan antara mereka ni yang pergi man alal hadzal hadis bihadza, dan ada yang pendapat dengan pendapat ini, dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Salib dan lain-lain, bahawa mereka membawa hadis Abu Hurairah ni ke atas menafikan kesempurnaan. Bukannya puasa tak ada, tapi kalau tak ada, nak cakap Nabi sendiri kan, Nabi kata aku sekian-sekian, kenapa kita puasa tak sempurna pula? Dan di reason untuk gunakan kata Nabi telah diampunkan dosa dahulu akan datang, maka benda tu patut kita tak usah buat kerana Nabi lain, kita lain, itu bukan jawapan dia. Kerana Nabi dah terangkan bahawa aku pun sekian.
aku pun sekian. Dia kata aku harap aku paling tahu berkenaan apa benda yang paling aku elakkan. Jadi kalau tu Nabi tak ada uswah. Kan contoh kita terbaik dalam ibadat. So ikut Nabi. Kalau Nabi kata boleh, boleh. Kalau Nabi kata jangan, jangan. Kalau Nabi kata tak buat, jangan buat. Nabi tak mau maulid, jangan buat maulid. Okey. Kerana hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah yang menunjukkan pada boleh, okey, mana dan dan ini adalah pendapat yang paling hampir kepada paling elok dan juga pada paling menghimpunkan. Dan meaning yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah tadi jelas nyata bahawa tak salah. Sekarang orang tu junub, buat apa, mandilah dan solat, tak ada masalah. Okey, dan teruskan puasa, tak perlu dia berhenti berpuasa di berkenaan kerana masuk fajar dan keadaan junub. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada tak ada, kita berhenti kat sini. Kenapa tak ada? Ke ada aktiviti lain? Okey, tak ada okey, tak ada, kita berhenti kat sini, insya-Allah. Kita sambung kemudian. Bila Allah nyatakan summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sehingga waktu malam. Okey, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanallahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.